Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Sebudianto selaku pensyarah untuk khusus hubungan etnik kami, dan saya selaku ketua kumpulan 14 iaitu Muhammad Firdaus Azizi bin Zamahari, dan kami akan membentangkan tajuk yang diberi iaitu agama sebagai alat perpaduan. Dan perpaduan, apakah yang dimaksudkan oleh agama? Agama merupakan satu kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintah Tuhan. Tapi dari segi bahasa fahamnya adalah ia merupakan satu kepercayaan kepada Tuhan atas sesuatu kuasa yang gaib ataupun yang mempunyai saksi seperti dewa. Manakala untuk masa perpaduan pula, perpaduan adalah merupakan satu penyatuan yang dipamerkan dalam sesebuah masyarakat. Untuk menggabungkan dua-dua maksudnya ini adalah agama dan perpaduan, ia merupakan sesebuah kelompok ataupun masyarakat yang mempunyai kepercayaan terhadap kekuasaan Tuhan dan mengakui kewujudan Tuhan itu ada, serta menurut perintah Tuhan, menurut perintahnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membincangkan tentang kepentingan perpaduan kaum di Malaysia. Kepentingan yang pertama ialah kita dapat mengelakkan semangat asabiah daripada berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia. Semangat asabiah dapat menimbulkan permusuhan kaum di antara rakyat Malaysia seperti mana yang telah berlaku ketika 13 Mei 1969. Selain itu, kita juga dapat meningkatkan ekonomi Malaysia. Ramai pelancong daripada luar negara tertarik dengan keindahan dan keharmonian yang terdapat di dalam negara kita. Negara kita mempunyai pelbagai bangsa, kaum, makanan dan juga agama. Akhir sekali, negara Malaysia mencapai kemerdekaan melalui perpaduan. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia mempunyai tanggungjawab untuk meneruskan perpaduan yang telah lama wujud di dalam Malaysia. Seterusnya ialah peranan agama sebagai alat perpaduan. Bagaimana agama membentuk sesuatu perpaduan? Terdapat dua cara yang utama, iaitu yang pertama penerapan nilai-nilai murni, dan yang kedua ialah melalui musim perayaan. Seperti mana kita ketahui, rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan menunjukkan bahawa agama merupakan tunjang utama dalam membina jati diri manusia. Setiap agama mengajarkan kebaikan dan sebagaimana yang ada dalam nilai-nilai seperti bertolak ansur, kasih sayang, hormat menghormati. Penerapan nilai ini dapat menjamin masyarakat hidup dalam keadaan aman dan juga harmoni. Seterusnya ialah musim perayaan. Seperti mana kita ketahui, setiap agama mempunyai perayaan tersendiri seperti sambutan Hari Raya, Deepavali dan Tahun Baru Cina. Musim perayaan turut memainkan peranan dalam menyatupadukan rakyat daripada berbilang agama. Melalui program rumah terbuka. Program rumah terbuka dapat merapatkan jurang perpaduan di samping mengeratkan silaturahim di antara rakyat berbilang agama. Saya akan membentangkan 4 ajaran agama utama secara ringkas di Malaysia. Agama pertama, agama Islam. Agama Islam mengajarkan beberapa asas hubungan etnik, yaitu pertama, al-ta'aruf yang bermaksud berkenalan. Yang kedua, al-tafahum yang bermaksud memahami. Yang ketiga, al-ta'awun yang bermaksud saling membantu. Yang keempat, al-mahabah berkasih sayang. Beberapa asas ini dapat memastikan penganut agama Islam dapat bergaul dengan penganut agama lain dengan selesa. Yang kedua, agama Buddha. Dalam agama Buddha terdapat prinsip 5 larangan, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak meminum arak. Kelima-lima prinsip ini dapat menjamin keselamatan orang sekeliling. Ketiga ialah agama Kristen. Antara prinsip yang diamalkan oleh penganut agama Kristen yang melibatkan hubungan persaudaraan ialah menghormati antara satu sama yang lain. Kedua, menjalani kehidupan bermoral dengan menjauhi segala jenayah. Ketiga, memupuk persepahaman. Empat ialah agama Hindu. Agama Hindu memandang baik perkara seperti kemerdekaan, kekayaan, kebahagiaan, dan kesehatan. Bagi mendapatkan 4 perkara ini, mereka perlu menjalankan tugas keagamaan dengan baik, termasuklah menjaga hubungan antara manusia. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai sebuah jawatan kuasa yang telah ditubuhkan untuk membantu dalam mempromosikan keharmonian antara penganut agama.
jawatan kuasa tersebut ialah jawatan kuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara penganut agama ataupun JKMPKA. Objektif jawatan kuasa ini ditubuhkan ialah untuk mengukuhkan perhubungan dalam kalangan pelbagai penganut agama. Seterusnya, memastikan kerajaan memberikan perhatian yang sepatutnya kepada suara pertubuhan dan badan agama. Selain itu, memupuk semua badan agama untuk menghormati serta patuh kepada perlembagaan persekutuan dan akhir sekali menjadi badan mediasi dalam isu berbangkit antara penganut agama. Kesemua objektif tadi dapat dicapai melalui tindakan memupuk kefahaman terhadap pelbagai agama dan isu yang mungkin menggugat keharmonian agama dan ketenteraman masyarakat. Seterusnya, mencadangkan kepada kerajaan dasar-dasar yang berteraskan nilai-nilai agama. Akhir sekali, aktiviti kemasyarakatan akan dilaksanakan secara beramai-ramai ataupun bersama-sama. Di sini saya akan menerangkan tentang program yang dilakukan untuk memupuk dan menguatkan perpaduan antara agama serta tujuan dan kebaikan program tersebut dilaksanakan. Terdapat pelbagai program yang dianjurkan untuk memupuk perpaduan dalam agama. Antaranya adalah program wacana akademik ataupun seminar. Yang kedua adalah program dialog antara agama. Berikut merupakan tujuan dan juga kebaikan program-program tersebut dianjurkan. Yang pertama adalah Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat yang majmuk. Dengan itu, interaksi positif dapat ditingkatkan dan juga kefahaman nilai agama dapat dibincangkan. Yang kedua, isu sejagat yang menggugat manusia dapat ditangani dengan keseluruhannya. Yang terakhir adalah dengan melakukan program-program tersebut, kesinambungan hubungan etnik, perpaduan dan lain-lain dapat diteruskan. Pelbagai konflik agama dan juga masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan diatasikan dengan melakukan program-program tersebut. Namun, yang menentukan program-program tersebut berjaya ataupun tidak adalah individu dan masyarakat yang beragama itu sendiri. Kesimpulannya, perbezaan dalam aspek agama dan budaya bukanlah halangan untuk rakyat Malaysia hidup dalam suasana aman dan harmoni. Kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara adalah terletak pada 4 paksi yang utama, iaitu para ilmuwan yang bijaksana, para pemimpin yang adil, hartawan yang pemurah, dan sokongan serta doa daripada rakyat jelata. Oleh itu, semua pihak dituntut untuk memberi kerjasama agar perpaduan dapat dijaga. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj juga pernah berkata, setiap kita harus hormat hak dan perasaan masing-masing, bertolak ansur dengan agama orang lain, adat dan tabiat, kerana menerusi kepelbagaian itu, kita boleh mendapat perpaduan yang sebenar. Demikianlah agama sebagai alat perpaduan yang sewajarnya dihayati oleh rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang disambut oleh kaum Melayu di seluruh dunia setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadan. Sambutan Hari Raya disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Di Malaysia, anak bulan akan diperhatikan oleh pegawai bertugas menandakan bermulanya Syawal. Pagi Hari Raya dimulai dengan solat sunat Hari Raya di masjid serta bertakbir dan bertahmid. Amalan menziarahi kubur amat digalakkan bagi menanti orang yang telah tiada. Sudah menjadi satu tradisi, lemang dan dodol disediakan dan dimasak secara bergotong royong bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Raya. Perkara yang paling dinantikan oleh kanak-kanak adalah bermain bunga api dan muncul. Pakaian tradisi Hari Raya Aidilfitri adalah baju kurung bagi wanita dan baju Melayu bagi lelaki. Makanan tradisi pada Hari Raya pula adalah ketupat, lontong, rendang, sate kuah kacang dan banyak. Amalan kunjung mengunjungi sanak saudara dan jiran tetangga akan dilakukan sepanjang Hari Raya.